Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera kepada semua penonton Facebook dan juga pengguna aplikasi e-pelancar Angkasa. Baik, bertemu kita sekali lagi dalam Co-op Biz Live, yang mana segmen pada kali ini kita akan berbicara lagi tentang produk-produk angkasa, dan pada kali ini sedikit istimewa kerana kita akan berbicara tentang program Co-op Umrah, dan ini khusus untuk semua pengguna Facebook Angkasa dan juga aplikasi e-pelancar. Jadi untuk kita berbicara tentang Co-op Umrah pada segmen kali ini, bersama-sama kita adalah dua panel istimewa yang dijemput khas daripada bahagian perniagaan angkasa, iaitu Tuan Haji Nur Azmi Abdul Jalil dan juga Encik Muhammad Safian Abdul Rahman, pengurus daripada Yayasan Infak Angkasa. Apa khabar Ustaz? Apa khabar Tuan Haji? Terima kasih kerana bersama-sama kita dalam segmen kali ini. Apakah konsep yang dibawa sebenarnya dalam program Co-op Umrah oleh Angkasa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara. Dalam Co-op Umrah ni pada tahun 2015 Angkasa telah mewujudkan 8 sektor dalam peneraju pembangunan perniagaan koperasi yang bertujuan untuk merangsang dan membangunkan perniagaan koperasi serta mengeksplorasi bidang perniagaan baru. Dan salah satu sektor yang dibangunkan oleh Angkasa ialah sektor pelancongan penjagaan diri dan kesihatan dengan memberi fokus kepada koperasi yang terlibat dalam aktiviti perniagaan berasaskan pelancongan sama ada domestik atau luar negara. Dan produk dan perkhidmatan penjagaan diri dan kesihatan, sehubungan itu pihak sektor telah mengenal pasti keperluan untuk menceburi industri umrah bagi merangsang dan membangun koperasi yang juga nanti akan terlibat sebagai operator umrah. Sedia maklum buat masa ini kita ada lebih kurang dalam 6 buah koperasi yang terlibat secara langsung dalam sektor pelancongan fokus kepada Co-op Umrah. Dan antara isu dan cabaran utama yang telah kita kenal pasti dalam gerakan koperasi, kita fokus kepada Co-op Umrah. Satu ialah kurang kemampuan dalam menjalankan aktiviti berskala besar. Itulah tugas dan tanggungjawab Angkasa, menyatukan semua koperasi dalam industri yang sama. Bak kata pepatah, kalau lidi sebatang tu senang dipatahkan, tapi kalau lidi dalam keadaan banyak tu susah nak dipatahkan. Dan if you want to go fast, we can go alone. Tapi kalau kita nak pergi lebih jauh, kita naklah pergi bersekali dalam kumpulan. Itu tujuan bagaimana Co-op Umrah ini, konsep Co-op Umrah diwujudkan. Dan di antara isu lain, persaingan sengit antara ejen pelancongan koperasi dan ejen umrah bersendirian dalam menawarkan perkhidmatan yang terbaik. Baru-baru ni kita dah banyak berita yang kita dengar news berkenaan dengan permasalahan yang berlaku dalam Co-op Umrah. Yang tiketnya tiada, sampai ke sana pun hotelnya sepatutnya dijanjikan hotel A, kemudian dipindahkan kepada hotel B. Sangkut di KLIA. Sebabnya ialah koperasi ataupun ejen ataupun umrah tadi itu dia pergi di atas kapasiti persendirian. Melainkan kalau kita pergi dalam satu kumpulan, so kita boleh penetrate the market. Kos penerbangan dan penginapan yang semakin meningkat menjadi punca utama ketidakmampuan ejen pelancongan koperasi bersaing dengan baik dalam perniagaan ini. Kalau kita baca dalam iklan, ada yang menawarkan pada kadar 7,000 yang dipanggil package ekonomi. Tapi 7,000 tu sekitar jauhnya 5 km daripada Masjid Al-Haram sebenarnya. Jadi apa konsep yang Angkasa nak buat di bawah program kita ini ialah kita nak wujudkan satu bentuk affordable price. Price ataupun harga yang mampu dengan keadaan persekitaran yang lebih kurang sekitar masjid, kemudian dengan jarak yang lebih serapat mungkin yang boleh, harga yang mampu dibayar oleh semua orang. Dan untuk jangka masa panjang, Angkasa telah merancang untuk mewujudkan satu tabung yang dipanggil tabung umrah, insyaAllah. Dan perubahan peraturan dari kerajaan Arab Saudi, ini pun isu juga. Dulu satu ketika kita pergi perlu ada aplikasi. Nak masuk raudah pun kita perlu aplikasi. Jadi perubahan ini sentiasa berubah. So itu salah satu isu dan cabaran. Kurangnya keyakinan oleh jemaah kepada ejen umrah,
koperasi kerana kesan negatif yang berlaku dalam industri umrah. Jadi kalau kita pakai satu nama angkasa contohnya, as APEC body yang mewakili lebih kurang 14,800 buah koperasi yang ahlinya sekitar menghampiri kepada 7 juta. So kita rasa dengan konsep yang kita buat ini, angkasa boleh pergi jauh berbanding dengan kalau kita melaksanakan ataupun perniagaan itu secara individu. Dan disebabkan oleh isu-isu itu tadi, angkasa dengan ini bersetuju untuk melibatkan diri dalam industri umrah dan ziarah, dan dengan itulah maknanya tercetusnya projek Ko Umrah Angkasa. Dan projek ini bukanlah bertujuan untuk bersaing dengan mana-mana koperasi, tapi to complement each other. Maknanya angkasa bersama koperasi dalam melaksanakan saya tak suka panggil perniagaan umrah. Umrah ni bukan satu bentuk perniagaan, tapi angkasa memudah carakan, memberi peluang kepada semua ahli-ahli koperasi untuk melaksanakan ibadah umrah dengan harga yang berpatutan dan keyakinan yang tinggi. Dan matlamat utama projek Ko Umrah ini adalah untuk menyediakan produk dan perkhidmatan umrah dengan harga yang mampu milik oleh semua golongan masyarakat, dan tiada cas tersembunyi yang kita akan ada. Kita tak mau cas tersembunyi. Kalau dalam iklan tu kita maklumkan kita akan pergi menggunakan visa umrah, kita gunakanlah visa umrah. Kalau kita gunakan visa turis, kita akan gunakan visa turis. Dan sebagai permulaan, program eksplorasi Ko Umrah Angkasa telah kita adakan pada 24 September tahun 2022, yang mana ianya melibatkan sekitar 97 jemaah. Dan 97 jemaah ni dah terdiri daripada kaki tangan angkasa sendiri, ahli-ahli koperasi yang terdekat. Itu bagaimana eksplorasi kita mulakan pada tahun 2002, dan kita menggunakan Saudi Airline untuk kita terbangkan jemaah. Dan buat masa ini kita ada hubungan baik dengan Dinas Travel, iaitu syarikat yang dilantik oleh Saudi Air, salah satu syarikat yang dilantik oleh Saudi Air sebagai travel agency, insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji atas penerangan jelas tentang konsep Ko Umrah sebentar tadi. Jadi kita boleh terus dengan kepada Ustaz Safian, saya nak ajukan pertanyaan tentang bagaimana kenapa Ko Umrah ini dilaksanakan dalam bulan Ramadan. Okey, biasa kita mendengar orang mencari peluang untuk pergi umrah bulan Ramadan, dan mungkin kita boleh lihat dari satu sudut apa kelebihannya bila kita dapat buat umrah dalam bulan Ramadan, especially untuk Ko Umrah ni sendiri. Okey, terima kasih Puan Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Taala pada kali ini angkasa ataupun orang kata Ko Umrah akan dilaksanakan dari bulan Ramadan pada tahun yang pertama kali, ulang kali kita adakan. Dan sebenarnya kalau Ramadan sebenarnya kalau kita mengerjakan umrah di bulan Ramadan ini lebih baiklah daripada bulan-bulan selain daripada Ramadan. Dan semua kita faham di Ramadan ini banyak fadilat-fadilat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad yang Allah beri kelebihan. Sebab apa Allah beri kelebihan banyak kepada umat Nabi Muhammad? Yang kita kena faham bahawasanya umur kita tak lama. Umat Nabi Muhammad umurnya kalau menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siti wa Sab'in, sekitar umur 60-70 tahun saja tu. Macam mana? Jadi kita pun tak tahulah bila kita pergi umur kita pun dah tak lama lagi. Macam kita umur dekat hampir penghujung. Jadi adakah kita sempat untuk mengerjakan umrah, apalagi di umrah Ramadan. Jadi kita pulun, kita kejar apalagi fadilat di bulan Ramadan ni. Seperti mana dalam Al-Quran, wa'timul hajj wal umrah lillah. Jadi kita orang kata laksanakan, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah. Dan Al-Quran sendiri menyebut benda tu. Dan juga kalau kita tengok dalam fadilat kelebihan orang berumrah ketika Ramadan, seperti hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaga umrah pada Ramadan, pahalanya seperti melakukan ibadah haji. Maksud sini kita bukanlah tak perlu buat ibadah haji, tapi nak cerita perumpamaan orang yang mengerjakan umrah di bulan Ramadan, pahalanya seperti mana orang mengerjakan haji. Dahsyat besar pahalanya berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Jadi itu yang kita nak kena kejar. Dan kebanyakan.
Jadi kisah pada hari Rasulullah SAW berkenaan dengan pahalanya seperti mana orang mengerjakan haji. Ada kisah daripada Imam Bukhari, riwayat daripada Imam Bukhari daripada Umar radhiyallahu anhu bahawasanya mengisahkan seorang wanita memberikan minum kepada unta yang membawa suami dan anaknya. Jadi Rasulullah ketika itu Rasulullah melihat wanita itu, Rasulullah tanya, adakah anda tidak pengikut mengerjakan haji? Jadi wanita itu cakap, saya hanya membantu untuk suami dan anaknya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, di situlah akan datang bila kata pergi umrah, pergilah bersamaku. Ketika itulah pahalanya seperti mana orang mengerjakan haji. Waktu itu bukan yang umrahnya, waktu Rasulullah nak mengerjakan haji. Rasulullah di situlah hadis yang mengatakan bahawa orang yang mengerjakan umrah itu pahalanya seperti mengerjakan haji. Besar dalam fadilat orang mengerjakan umrah di bulan Ramadan. Semua orang tahu dalam surah, semua orang tahu, semua orang hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Semua orang tahu sesungguhnya akan turunnya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Sebenarnya pahala Lailatul Qadar, malam itu turunnya Lailatul Qadar seperti pahala seperti 1000 bulan. Maknanya 1000 bulan itu bermaksud 83 tahun 4 bulan. Bayangkan tuan-tuan bila mengerjakan umrah waktu itu turunnya malam Lailatul Qadar, masya-Allah seperti mana tuan-tuan mengerjakan umrah seperti mana selama 43 tahun 4 bulan. Masya-Allah tuan-tuan. Jadi kejarlah peluang yang diberikan oleh pihak kaum umrah, pihak angkasa memberikan tawaran, apalagi boleh tawaran pada kaki tangan kita secara boleh pergi dulu baru bayar kemudian. Dari segi hukum adalah hukumnya harus, bukannya kita maksudnya hutang, tapi kita berhutang kerana untuk mengerjakan umrah beri peluang, itu hukumnya harus. Jadi dibenarkan dari ulama membuat keputusan bahawa boleh pergi umrah dulu tapi dengan asbab kita mampu nak bayar hutang tersebut. Tapi kalau kita rasa kita tak mampu nak bayar hutang, atau akan menyukarkan kita lah, jadi begitu juga kita. Jadi peluang yang diberikan, kita rebutlah peluang ini supaya kita tidak tertinggal. Jadi siapa yang ada rezeki lebih ataupun untuk kaki tangan yang tidak ada, belum ada berapa banyak lagi, boleh buat pembiayaan yang diberikan, ditawarkan oleh pihak angkasa kepada kaki tangan. Ini satu peluang yang baik. Seperti mana kami pergi sebelum ni, alhamdulillah ramai staf angkasa, kaki tangan angkasa yang dapat pergi bersama dengan kaum umrah, anjuran angkasa, selama 97 orang kita pergi. Dari situ, masya-Allah, saya lihat begitu proper sehingga kami pun tak sempat, banyak tempat yang ziarah nak pergi, jadual terlalu padat, sehingga kita tidak ada ruang untuk memberi ruang untuk kita berehat di bilik tidur dan sebagainya. Kalau nak tidur mungkin di rumah saja, tapi kalau kita pergi umrah, kita duduk dalam bilik tidur dan sebagainya, itu satu kerugian yang amat besar. Hingga kita juga buat malam tu juga malam kita buat malam Qiyamul Lail. Bayangkan kita dapat berqiyamul lail di Masjidil Haram, Masjidil Madinah, Masjid Madinah. Ketika itu jasa Rasulullah SAW berada di situ. Jadi pada malam itu kita memohon kepada ampun Allah. Bayangkan kita mohon ampun di bulan Ramadan. Semua orang tahu bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, bulan keberkatan. Jadi kita grab dalam 30 hari itu sahaja yang diberi peluang oleh Allah setahun sekali. Kita pun tidak tahu sama ada kita akan hidup pada tahun akan datang, kita tak tahu. Dan adakah kita mampu sampai kepada satu Ramadan ini? Itu pun takut. Itu sebab dalam hadis semua beritahu kita sebenarnya Allah bariklana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Jadi kita memohon, ya Allah berkatilah di bulan Rajab dan Syaban, dan balighna, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Jadi dalam Ramadan inilah kita tunggu-tunggu. Kalau kita banyak dosa dan sebagainya, dengan pergi umrah ni juga dapat mengampunkan dosa kita. Bukan hanya tidak maksudnya tidak pergi umrah tidak ada ampunkan dosa. Di Malaysia juga kita dapat diampunkan Allah SWT. Tapi bayangkan tuan-tuan, ketika kita di Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Apalagi dalam Ramadan, kalau Rasulullah SAW dulu, kalau dia berinfak, bersedekah, lebih laju daripada angin. Kelajuan Rasulullah bersedekah tu lebih laju. Kita kalau nak masuk RM100 goyang tangan kita, menggigil. Adakah duit kita habis, nak makan apa besok? Jadi kita kena ada sifat keberanian untuk bersedekah. Dalam kita tahu juga fadilat bersedekah begitu banyak. Jadi kita kena standby, tukar duit. Macam Cik Azmi itu, alhamdulillah kita banyak tukar duit sehingga RM100,000 dan sebagainya. Kita sumbang kepada orang-orang yang memerlukan. Tak kira lah kalau orang tu nak menipu, kita dapat 2 pahala. Satu pahala kena tipu, satu pahala so jangan takut, oh dia ni menipu Ustaz, dia ni tak betul. Pahala berganda tu. Tak yakin. Tantang dia ni buta, buka spek, dia berlari daripada tu. Sebab benda ni soalan orang pernah tanya saya, dan saya fikir, kita dapat 2 pahala. Dari pahala sedekah memang wajib dapat, dan kedua adalah pahala kena tipu. Dan seterusnya setakat ni, insyaAllah. Begitulah, terima kasih juga kepada Ustaz tentang penerangan tentang kelebihan melaksanakan ibadah umrah pada bulan Ramadan,
Jadi ambillah peluang ini untuk kita bersama-sama ke umrah, menunaikan umrah insya-Allah. Kalau ikut jadual yang telah dibincangkan, telah dipersetujui, kita boleh kongsikan di sini. Tarikh untuk travel ini, untuk penerbangannya ialah pada 27 Mac 2023 sehingga 7 April 2023. Baik, kita bercakap tentang penerbangan. Tadi seperti yang Tuan Haji ada sebut tentang penggunaan visa pelancongan dan juga visa umrah. Boleh saya dapatkan penjelasan daripada Haji sendiri. Apakah kelebihan menggunakan visa umrah Haji berbanding visa pelancongan? Walaupun kita boleh guna visa pelancongan untuk melaksanakan umrah, betul ya? Tapi apakah kelebihannya kalau kita gunakan sendiri visa umrah tu berbanding menggunakan visa pelancongan? Teruskan Tuan Haji. Okey, baik. Terima kasih. Alhamdulillah selama ni adalah dapat kesempatan saya mengerjakan umrah sebelum ini. Tapi sebelum ini saya menggunakan visa pelancong. Tapi rupanya dia ada perbezaan di antara visa pelancong dengan visa umrah. Dan pada tahun lepas, iaitu bulan 10, grup 97 orang tu kita menggunakan visa pelancong. Di antara salah satu perkara bila kita pergi umrah ni, orang mesti nak bawa balik air zam-zam, kan? Semua orang nak bawa zam-zam. Sinonim dengan tu. Cuma bila kita menggunakan visa pelancong dan kebetulan kita naik penerbangan daripada Jeddah, walaupun air umrah tu telah dipack, tapi akhirnya tidak dibenarkan bawa balik. Itu visa pelancongan, berbalik ataupun berbanding dengan visa umrah. Kalau visa umrah ni insya-Allah confirm memang boleh bawa balik. Dan perbezaan yang ketara, kalau visa umrah ni kita boleh pergi selama 90 hari. 90 hari maknanya on off. Contohnya alhamdulillah tahun lepas saya dapat mengerjakan umrah 3 kali tahun lepas. Dan pada awal Ramadan tahun lepas saya menggunakan visa pelancong, kemudian saya pergi lagi sekali pada bulan 6 menggunakan visa pelancong. Bulan 10 saya pergi lagi sekali menggunakan visa pelancong. Maknanya keluar masuk kita di Mekah dan juga Madinah menggunakan visa pelancongnya tertakluk kepada 90 hari 1 tahun. Tapi kalau visa umrah, dia cuma boleh masuk dalam masa 30 hari yang ditetapkan. Itu beza dia tu. Satu berkenaan dengan duration, nombor 2 ialah mau balik air zam-zam. Dan kalau menggunakan visa pelancong pula, masa saya pergi tahun lepas bulan Ramadan, saya terpaksa membayar lebih kurang 300 lebih untuk saya beli premium insurance, travel insurance. Saya 300 lebih, isteri saya pun 300 lebih. Jadi I have to spend lebih kurang RM700 untuk beli travel insurance. Tapi kalau berbanding dengan visa umrah, kalau dia kata visa umrah sajanya, maknanya kerajaan Arab Saudi akan menampung segala jenis perubatan jika berlaku kesakitan ke, kemalangan ke, di ward ke, akan ditanggung oleh kerajaan Arab Saudi. Itu beza yang ketara. Satu berkenaan dengan berapa lama, 30 hari, and then 90 hari visa. Dia ada pro and con. Nombor 2 ialah air zam-zam sinonim. Ada yang menangis story tak dapat bawa balik air zam-zam. Yalah, dah bungkus, dah kumpul kemudian tak dapat bawa balik. Ketiga ialah berkenaan dengan insurans tu tadi, rawatan. Itu sebab tadi awalnya saya maklumkan tiadanya charge yang tersembunyi. So kalau kita pergi visa umrah, sebab itu Angkasa melalui projek Go Umrah ni kita melihat lagi pada semua aspek keselamatannya di sana, keyakinan masyarakatnya, bagaimana kita ada MOU dengan pihak muasasah di sana. So itu yang kita lihat secara keseluruhannya. Yang lain-lain di antara visa umrah tu dengan visa pelancongan ni dia tak banyak beza lah. Contohnya kalau saya nak bawa yang berumur bawah 45 tahun, especially yang perempuan ni, perlu ada mahram contohnya. So visa pelancongan pun macam tu juga. Dan visa umrah ni hanya tertakluk di Mekah dan Madinah. Kalau di luar kawasan kita nak pergi Riyadh, kita tidak dibenarkan. Dan apa kelebihan yang baru ni, yang kita pergi bulan 10 tu, bila sampai saja di airport Jeddah tu, kaki tangan kerajaan Arab Saudi sendiri
maklumkan adakah kita datang menggunakan visa umrah atau visa pelancongan. Kalau visa umrah tu dia ada kita panggil first class punya layanan lah, sebab visa umrah tu memang dia terima kita sebagai jemaah umrah melalui visa umrah. Itulah sedikit perbezaan. Bagaimana dengan harga? Okey, harga pula Disebabkan dia berbeza. Visa umrah ni agak harga dia agak lebih daripada visa pelancongan. Memang lebih. Sebab ada cover insurance. Ada cover insurance dah siap-siap, dia lebih mahal daripada menggunakan visa pelancongan. Tapi walau macam mana pun dalam umrah ni kita masih kekal sebaik mungkin supaya harga itu adalah harga yang kompetitif, dan harga yang mampu atau mampu untuk semua orang menggunakan perkhidmatan melalui umrah. So kita memberi peluang kepada mereka yang kurang mampu dalam cara untuk kaki tangan ada potongan gaji, betul kan? Betul, kalau tak silap saya. Baik, bagaimana pula dengan harga pakej umrah ataupun apa jua sebarang kit yang dibekalkan sekali bersama-sama jemaah? Disediakan ataupun macam mana? Kalau kita bercerita berkaitan dengan harga ni agak subjektif. Baru ni saya ada berjumpa dengan one of the travel insurance, travel agency berkenaan umrah ni. Ada yang sanggup membayar sehingga 80,000 semata-mata nak pergi umrah. Ada juga package yang sehingga 16,000. Swasta tu lah. Swasta nama, tapi treatment dia lain lah. So dalam kita menyusun harga-harga, contohnya saya ambil harga untuk bulan Ramadan ni. So di bawah package umrah ni kita menawarkan package bermula daripada 8,990 bagi bilik berempat, 9,450 bagi bilik bertiga, dan 10,200 bagi bilik berdua. Dan lokasi hotel di Mekah sekitar 200 meter. Kalau kita biasa di Mekah tu, saya ambil contoh satu hotel lah, Hotel Al-Makarim contohnya. So lebih kurang sekitar 180 meter dari pekarangan masjid. Dan di Madinah ni kebiasaannya rapatlah dekat. Dan kalau kita pergi last year, kita menggunakan menginap di Hotel Aruf, yang boleh dikategorikan 4 bintang punya hotel lah, Aruf. Dan untuk Ramadan ni mungkin sekitar hotel itu jugalah, dan dengan kemudahan atau fasilitas yang baiklah. Dan untuk Ramadan ni confirm insyaAllah kita akan gunakan visa umrah. Dan di antara set-set yang kita bagi dalam package ni adalah yang sebelah ni bag ni adalah di depan kita ni. Kita ada dua buah luggage, iaitu 28 kg dan 20 kg. Satu beg sandang, ada beg sandang ni, beg sandang yang ini ini dan beg sandang yang akan diberi kepada jemaah. Beg kasut. Beg kasut ni nampak macam tak bernilai kan, tapi sebenarnya di sana amat bernilai ni. Especially macam kita ni memang kita letakkan kita punya label umrah tu sendiri. Dan kita akan juga bekalkan maflar. Ini kita tak ada buat maflar. Maflar tak ada dalam ni mungkin. Dan buku panduan secara percuma. Kita juga akan adakan kursus asas umrah. Dan bagi bakal-bakal jemaah yang berada sekitar Kuala Lumpur, biasanya kita akan buat di Angkasa sendiri. Dan untuk bakal-bakal jemaah yang luar daripada Kuala Lumpur, kita akan menggunakan aplikasi Zoom lah. Dan kita juga membekalkan barangan koperasi di bawah jenama Co-op Farmasi dan pembangunan produk koperasi. Contoh ni ada 2-3 item yang kita akan bekal kamu sekali lah. Minyak panas kalau tak salah saya. Minyak panas. Ialah untuk bila kita berjalan penat kan. Dan kemudian kita juga voucher produk, iaitu sebanyak RM200 dari anak syarikat Angkasa, iaitu Mak Angkasa Amanah Berhad bagi produk wasiat pusaka dan amanah hibah. Mana kita bagi voucher diskaun RM200 untuk produk wasiat. Kalau produk wasiat ni di bawah Mak Angkasa Amanah, iaitu salah satu anak syarikat Mak Angkasa Holding, 100% equity by Angkasa. Kalau di luar RM500. Tapi kita bagi voucher RM200. Kita bagi sekali promosi. Maknanya kita cuma bayar RM300 sajalah. Dan ni antara goodies lah.
Ni memang diberi sekali semasa sebelum penerbangan lah ni. Sebelum penerbangan. Boleh makan ini. Oh. Dan ni semua adalah produk-produk koperasi. Kita bersekalikan dengan produk koperasi. Kita tak ambil produk lain pun. Banyak lagi ni. Dulu masa saya tak ada ni. Oh, ini baru saja wujudkan ataupun macam mana? Ataupun sebelum ini pertama kali lah untuk kita bawa. Pertama kali kita bawa dan kita cuba remain lah supaya sambil kita mempromosikan segala juga package ataupun yang ada di hadapan kita ini untuk package yang akan datang kita akan bekalkan sekali lah. Baik. Seronok kita dengar perkongsian daripada Tuan Haji dan juga Ustaz tentang melaksanakan umrah bersama-sama kod umrah. Jadi bagaimana kalau penonton Facebook dan juga aplikasi pelancar nak menempah peluang untuk bersama kod umrah, dengan siapa perlu dihubungi? Okey, baik, terima kasih. Dan jika berminat untuk bersama dengan pakej kod umrah untuk tempahan, kita boleh pergi terus ke page Facebook iaitu kod umrah, dan jangan lupa like, yang paling penting tu like tu, dan komen dan share. Atau boleh hubungi terus kami di talian 03 788 46 788. Ya, 788. Dan atau terus hubungi saya pun tak apa, 012 317 0145, ataupun boleh terus hubungi Cik Zamri 018 660 7571. Kalau melalui email boleh menggunakan email angkasa.koumrah@gmail.com. So itulah bagaimana nak hubungi kami. Dan saya suka nak sharekan juga dalam tempahan ini pakej umrah yang paling terawal ialah pada 27 Mac hingga 7 April 2023. Ini kita akan kira berapa hari Ramadan tu? Kalau tak silap ni 5 Ramadan kan? 5 Ramadan dan 5 Ramadan. Dan kalau nak cerita pasal fadilat tadi ni Ustaz dah maklumkan. Dan untuk pakej selepas ini kita ada pada 19 hari bulan 7 1 Muharram. 1 Muharram iaitu jatuh pada 19 hari bulan 7, dan kita ada lagi pakej pada 8 hari bulan 2, 13 hari bulan 8, kita ada lagi pakej pada 24 hari bulan 8, kita ada 6 hari bulan 9, kita ada pada 20 hari bulan 9, kita ada 4 hari bulan 10, dan kita ada 18 hari bulan 10. Ini adalah pakej-pakej umrah yang telah kita susun. Dan insya-Allah untuk sepanjang tahun ni seperti mana yang kita rancang lah. Dan saya amat suka untuk wawarkan kepada semua. Dan sebenarnya pakej ni bukan fokus untuk ahli koperasi saja, tapi kita buka untuk semua ahli keluarga dan seterusnya. Itulah sedikit bagaimana tempahan nak dibuat melalui kod umrah. War-warkan juga pada rakan-rakan, kenalan, komuniti sekeliling tentang umrah bersama kod umrah. Dan bila dah diwar-warkan tu, mungkin ada yang berminat nak jadi ejen. Tuan Haji, boleh ke jadi ejen kod umrah ni? Baik, untuk menjadi wakil jualan atas pakej kod umrah ini, boleh hubungi nombor yang tertera tadi tu, yang saya maksud tadi, 012 317 0145, 018 660 7571, ataupun di talian 03 788 46788. Untuk wakil jualan ni kita bagi sebagai dipanggil upah ataupun dipanggil imbuhan kepada wakil jualan ini ialah insya-Allah dalam sekitar RM300 untuk semua wakil jualan. Dan wakil jualan ni pula perlu melalui prosesnya. Kita tak mau melantik wakil-wakil jualan yang kita rasa tak ada potensi, sebab bagaimanapun nanti wakil jualan ini juga akan menjadi duta kepada projek kod umrah ini. Kita nakkan nama baik itu dan keyakinan masyarakat berkenaan dengan kod umrah ini. Dan proses-proses itu akan dilalui sebelum wakil itu dilantik sebagai wakil sah ejen jualan
kepada program ko-op umrah ini. Adakah wakil jualan yang nak mencuba tu, dia secara individu ataupun dia dalam bentuk perniagaan koperasi ataupun macam mana? Baik, sebenarnya fokus kepada wakil jualan ni, kita fokus kepada koperasi. Kalau koperasi, contohnya Ustaz ada koperasi kan, koperasi karya masjid di Bangi. So kalau koperasi karya masjid Bangi berminat untuk wakil jualan, proses dia adalah isi borang, kita yang menentukan, kemudian kita akan lantik secara sah lah. So kita ada bagi kad sebagai wakil jualan sah. Kemudian bayaran tadi, imbuhan tadi itu kita akan bayar terus kepada koperasi karya masjid. Ini yang dirasakan untuk awal ini bagaimana pelibatan koperasi sebagai wakil jualan kepada ko umrah. Dan untuk individu pun kita tidaklah menolak jika ada mana-mana individu untuk menjadi wakil jualan kepada ko umrah. So proses yang sama jugalah. Kita yang akan menentukan sehinggalah dia dilantik wakil jualan yang sah sebagai wakil jualan ko umrah. Seperti yang Tuan Haji sebut, ada kriteria-kriteria yang tertentu yang perlu dikenal pasti untuk melayakkan mereka menjadi wakil jualan kepada ko umrah. Baik, begitu panjang lebar tentang ko umrah sebentar tadi oleh Tuan Haji Nur Azmi Abdul Jalil tentang bagaimana mencari peluang koperasi terutamanya, kerana segmen kita adalah segmen ko-op bis, yang mana kita memberi fokus kepada koperasi untuk mencari peluang perniagaan. Jadi ko umrah selain daripada mewar-warkan program umrah bersama ko-op umrah, kita juga mewar-warkan peluang perniagaan melalui sektor yang membawa kepada menjana pendapatan koperasi itu sendiri. Jadi ambil peluang ini untuk bersama-sama dengan ko umrah menjadi wakil jualan. Jadi sedikit sebanyak memberi kebaikan kepada koperasi tuan-tuan dan puan-puan. Boleh saya terus kepada Ustaz sebelum kita menamatkan ko-op Biz Live pada hari ini. Kita bercerita tentang melaksanakan umrah dalam bulan Ramadan. Macam tadi pertanyaan saya tentang apakah kelebihan melaksanakan ibadah itu sendiri dalam bulan Ramadan. Okey, untuk kali ini saya nak tanya juga, mungkin menjadi pengalaman untuk saya dan juga kepada mana-mana penonton yang belum pernah lagi menjejakkan kaki di tanah suci. Apakah kelebihan daripada ko umrah? Orang kata, adakah keseronokan yang lebih berbanding trip yang pertama yang boleh yang ko umrah nak bawa kali ini? Since kita pula kebetulan kita akan melaksanakan dalam bulan Ramadan, bulan yang berkat. Okay, terima kasih Puan Mai selaku moderator pada pagi ini. Seperti mana sebut tadi hadis Rasulullah SAW, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajatan ma'i. Sesungguhnya umrah di Ramadan seperti berhaji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari 1863. Jadi seperti yang Puan Mai maklum tadi, jadi kita kalau bulan Ramadan ni biasanya kita di Malaysia, kalau macam masjid saya, kalau bulan Ramadan kita khatam 30 juzuk. Jadi setiap malam 1 juz lebih, dan malam 27 kita khatam 30 juzuk. Jadi kalau kita dah biasa macam tu, insya-Allah bila kita pergi ke Madinah, Mekah, kita merasai solat tarawih, itulah kita biasa buat 8, cuba di sana nanti buat 20. Di Malaysia ni maaf lah, banyak 8 hilang separuh. Masjid saya mula-mula penuh. Ketika saya berucapan sebenarnya, bila saya pergi salam, imam berhenti rehat sekejap, pusing belakang dah tinggal hilang separuh. Saya tahu separuh pergi mana, adakah rumah dia berpindah atau apa, tak pasti. Tapi insya-Allah rumah dia masih ada. Tapi bila kita pergi di bulan Ramadan di Mekah, Madinah nanti, yang jarang-jarang kita pergi, kali ini insya-Allah tuan-tuan akan rasa kenikmatan, dan insya-Allah balik pada sana tuan-tuan tak akan buat 8 lagi. Bukan masalah isu 8 dan 20, tetapi ruginya setahun sekali datang kita buat 8, buatlah 20 ketika di Mekah. Di Mekah sendiri, di Madinah pun 20. Itu saya pelik tu. Kadang orang kita di Malaysia lebih hebat daripada orang Mekah dan Madinah. Jadi dengan bila kita berada di Ramadan di Mekah dan Madinah ini, satu kelebihan yang sangat besar. Kita akan merasai buka puasa bersama. Masjid saya kalau buka puasa sehari 1,800 2,000 orang. Tapi di Madinah atau di Mekah, masya-Allah, ratus ribu orang. Maknanya kita rasa tak perlu makanan dan sebagainya kita bawa, kita duduk saja, insya-Allah duit safe, tuan-tuan. Duit banyak bawa pun insya-Allah tak dipakai, banyak hanya untuk bersedekah saja, berinfak. Seperti mana kita tahu hadis Rasulullah SAW, kalau kita banyak sedekah, banyak kelebihan sedekah itu. Pertama, menghapuskan dosa. Kedua, menolak bala.
Ketiga, panjang umur. Keempat, rezeki, murah rezeki. Itu sebab kalau kita tengok orang yang selalu belanja, orang makan dan sebagainya, insya-Allah rezeki dia tak akan hilang, tak akan habis. Dan kita rasa kenikmatan. Apalagi kita bersedekah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini ada satu nikmat yang paling besar, pahalanya 100,000 kali ganda. Bayangkan tuan pergi di Mekah menyumbang RM1 kepada contohnya kepada orang yang fakir miskin itu ataupun pekerja-pekerja, RM1 digandakan 100,000. Masya-Allah. Di Malaysia belum dapat tuan-tuan. RM1 Allah gandakan 700 kali ganda. Seperti mana dalam surah Baqarah cerita. Kita berganda, Allah gandakan 700 kali ganda. Bayangkan 100,000 kali 700 kali, tak nak cakap lah, berganda-ganda dan sebagainya. Itu satu kelebihan bersedekah saja. Seperti tadi saya kata kelebihan berbuka puasa. Kita sentiasa akan minum air zam-zam. Memang air zam-zam sendiri kita tahu kelebihan dia boleh menyembuhkan penyakit, memberikan kita, bersihkan jiwa kita ada sakit-sakit dan sebagainya. Yang ketiga, kita boleh juga ini orang yang nak pergi bulan puasa, masya-Allah, Deti Pomai, masya-Allah, akan pergi bulan puasa ni, masya-Allah, akan rasa kenikmatan. Dan kalau orang yang dah biasa pergi bulan puasa ni, dia rasa kalah nak pergi bulan biasa dah. Tetapi bagi yang tak mampu bulan puasa, tak apa, kita pergi bulan puasa dulu yang biasa dan pergilah bulan Ramadan kalau boleh. Sebab bulan Ramadan ni lain daripada lain dan kita pun tahu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi itu salah satu. Jadi persiapan yang sebelum kita pergi kena ada. Kalau kita pergi persiapan kita tak ada, nanti sampai sana rugi. Kita hanya ada 12 hari sini, bermula pada 27 Mac sehingga 7 April. Masya-Allah, kita masuk Ramadan terus pergi sana. Jadi bayangkan ketika kita berada sana, dan kalau boleh di situ juga tempat kita menghilangkan dosa kita, kita banyak kesedekah tadi, kita dapat berqiyamul bersolat sunat, sunat dan sebagainya, sunat yang kita sudah buat qiyamul buat tahajud di Mekah atau Madinah. Cik Azmi sendiri mengalami macam mana dia sembahyang qiyamul di Masjid Nabawi. Dia di bulan biasa. Bayangkan tuan-tuan di bulan Ramadan. Pada wali-wali Allah, pada malaikat-malaikat sentiasa berkeliling orang-orang yang mengerjakan umrah di bulan Ramadan. Masuk bulan biasa, tapi bulan Ramadan lebih ramai lagi tentera-tentera Allah yang akan turun, penduduk-penduduk langit, iaitu malaikat akan turun di Mekah dan Madinah untuk menyaksikan bagaimana kita sebagai umat yang terakhir, yang banyak dosa, yang sentiasa ada dosa, tak pernah luput daripada dosa, dengan perginya bulan Ramadan, insya-Allah akan terhapusnya dosa-dosa kita di Ramadan, insya-Allah. Baik, sehingga di sini kita bercerita, bersembang tentang Co-op Umrah melalui segmen Co-op Biz Life. Terharu rasanya hari ini kita dapat bersama-sama dua panel yang melaksanakan perkara yang sangat baik dalam Islam. Dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.